Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi pengusi Surau Haji Maksum, Cik Masri, ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, para siak, orang belakang tahbir, OBT, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin muslimin yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga Allah memberkati kita semua ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kita punya pengajian berkaitan dengan ilmu bacaan Al-Quran. Itu disebut sebagai ilmu Al-Qiraat, ilmu tentang bacaan Al-Quran. Jadi ilmu qiraat tu apa yang telah kita belajar tu, sebut ada qiraat, ada yang qiraat yang 10 besar, ada nama dia 10 kecil. Ni kita nak ingat-ingat balik lah. Qiraat tu ada 10 besar, ada 10 kecil. 10 kecil ni ada yang disebutkan qiraat, nama dia qiraat 7, ada namanya qiraat 3, ada namanya yang Tariq Syatibi. Inilah nama orang kata baca Syatibi 7. Kalau 3 ni dia panggil Durrah. Ni yang kecil. 7 kecil, 3 yang kecil. Kalau yang besar ni dia panggil Tariq Tayyibah aja. Terus Tayyibah. Bila Tayyibah tu, Tayyibah, disebut Tayyibah tu, maksudnya qiraat 10 yang besar. Semua kita baca dah ni surah Al-Fatihah. Habis dah kita baca semua. Kemudian dia ada imam, imam qiraat. Dia ada namanya Nafi'. Satu, dia ada nama dia Nafi'. 2, Ibnu Kathir. 3, Abu Amru. 4, Ibnu Amir. 5, Asim. Yang ke-6, Hamzah. Yang ke-7, Kisai. Yang ke-8, Abu Ja'far. Yang ke-9, Ya'qub. Dan yang ke-10, Khalaf Ashir. Tu ringkasan je lah bagi kita ingat balik. Ada nama dia imam-imam qiraat. Dan setiap satu imam ni dia ada 2 orang perawi dia. Setiap satu ni ada 2 orang perawi dia. Tu kita sebutlah nama perawi. Dan bacaan kita ialah Hafs an Asim. Bawah sini lah Asim ni. Dia ada 2 orang, Syu'bah dan juga Hafs. Yang biasa kita baca kat sini lah Hafs ini. Okey, bagi kita ingat balik. Itu yang maksudnya qiraat yang mutawatir. Ni yang mutawatir. Maksudnya mutawatir ni betul-betul ambil daripada Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mutawatir. Kemudian habis dah kita baca semua, kita belajar dalam yang namanya qiraat syazah. Okey, baru kita pergi balik pada skrin tadi. Ni qiraat syazah. Habis yang mutawatir, kita masuk yang syazah. Saya tunjukkanlah wajah syazah. Dan kita belajar pada pengajian kita yang lalu, kita mengenali bacaan-bacaan yang syazah. Syazah ni bacaan yang tidak menepati tiga rukun. Dia ada 3 rukun bacaan. Yang dinamakan Quran, yang nama qiraat, dia mesti bertepatan dengan bahasa Arab. Dia bertepatan dengan Mushaf Utsmani, dan lagi satu dia ada sanad dia bersambung. So 3 syarat ni lah untuk menjadikan sesuatu itu Quran ataupun al-qiraat. Jadi yang kita belajar kuliah kita yang lalu, kita dah masuk kepada yang syazah. Yang syazah ni yang jatuh salah satu daripada
tiga rukun ini. 1, 2, 3 rukun ni. Bahasa Arab pun dia tak berapa kena, dari sudut resam Utsmani pun dia tak berapa kena. Kemudian mungkin sanad dia juga terputus, maka dia termasuk dalam bacaan yang syazah. Yang syazah ni kita tak boleh baca dia dalam solat. Dan kita baru tengok surah Al-Fatihah. Apa dia syazah? Maksudnya syazah ni bacaan yang ada dinukilkan oleh ulama-ulama dan kitab fiqh, dan kitab lughah, dan kitab bahasa, dan kitab tafsir, dan kitab-kitab qiraat, yang mana dia tidak menepati salah satu daripada 3 rukun. Saya tengok dapatan bismillah, semua ada berapa tempat? Ada lebih kurang 70 tempat yang syazah, salah bacaan. Kita dah pergi sampai yang terakhir pada inilah pada 21 bulan 11 yang lalu, tahun lepas kita belajar lama lah, setahun yang lalu kan. So hari ni kita sambung. Kita dah habis ayat yang kedua, dah ada sebanyak 11 tempat dah wajah yang syazah yang dibaca. Dia ada 13. So ini sudah ada 13 tempat. So hari ni kita masuk ayat yang ketiga. So ayat yang ketiga ni, kalau yang mutawatir dia Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang mutawatir. Dan wajah qiraat pada buatan Ar-Rahmanir Rahim itu je, dia tak ada wajah lain lagi. Satu je, Ar-Rahmanir Rahim, tak ada wajah lain. Tetapi ada dalam kitab-kitab orang Arab yang salah baca, yang tak ada sanad. Contohnya ini, kita ambil yang pertama, ada yang baca dengan Ar-Rahmanir Rahim, sepatutnya Ar-Rahmanir Rahimi kan. Kalau baca tu Ar-Rahmanir Rahim Maliki kan. Ada yang baca nun yang bagi atas, Ar-Rahmanir Rahim, ada yang baca gitu. Ini bacaan yang syazah. Bacaan yang syazah. Okey. Kemudian ada juga yang baca Ar-Rahmanur Rahim. Ini orang Melayu ada. Ini yang kedua ni orang Melayu boleh. Dia memang biasa berlaku. Baca yang betul Ar-Rahmanir Rahim. Nun ni bagi bawah. Tapi ada orang Melayu yang baca Ar-Rahmanur Rahim. Dia bunyi tak bunyi kan. Tak, dia kata ni bukan, nu pun tak apa nak nu kan. Ar-Rahmanur Rahim. Macam okey kan, tapi sebenarnya nu kan. Ni syazah kan. Jangan baca gitu. Baca tu bacaan cover lain nama dia kan. Dia tak sebut dengan jelas. Sepatutnya Ar-Rahmanir Rahim, ni dia kena tarik mulut kan. Tapi bila dia baca dengan nu, dia akan muncungkan, macam Ishmam, muncungkan mulut. Ar-Rahmanur Rahim. Biasa. Ada setengah orang ni dah terbiasa dia baca Ar-Rahmanur Rahim, macam tak perasan, tapi dengar macam sumbang aja bunyi dia kan. Ar-Rahman. Ini ada orang Melayu dia boleh terbaca Ar-Rahman. Dan bila dia baca sini, ialah dia betul-betul mengubah huruf, bacaan yang syazah. Jadi sudut bacaannya ini tidak terima, tertolak. Boleh merosakkan kita punya salat kita, Al-Fatihah kita. Alright. Kemudian ada juga yang membaca dengan ini. Ada juga Arab yang membaca dengan wajah imalah. Ni Arab ni. Dia baca dengan Ar-Rahmanir Rahim. Nak bagi Arab sangat kan bunyi. Tapi ini memang ada riwayat. Maksudnya riwayat yang syazah. Dia baca dengan Ar-Rahmanir Rahim. Me tu imalah. Macam saya kadang saya baca dengan wajah bacaan yang qiraat Hamzah, wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka ma qala la, itu wajah imalah. Jadi surah Al-Fatihah ni ada setengah bangsa Arab ni yang dia ada di suku-suku bahasa dia dia baca Ar-Rahmanir Rahim kan. Jadi ini wajah yang syazah juga. So ada tiga tempat situ. So semua dah ada berapa? Dah ada 16 tempat yang syazah, yang tidak boleh baca. Kemudian ini paling banyak ada 18 tempat pada ayat yang keempat ni. Perkataan Malik ni aja, Malik Yaumiddin, biasa yang saya baca tu dengan Malik Yaumiddin, itu yang biasa. Ataupun wajah yang kedua yang mutawatir, dia ada Malik Yaumiddin. So yang mutawatir dia ada dua je kat sini, sama ada Malik Yaumiddin ataupun Malik Yaumiddin, kan. Tapi dia mari yang syazah, maksud dalam kitab-kitab Arab, kitab qiraat, kitab fiqh, kitab hadis, ataupun kitab lughah, kitab tafsir, ada suku-suku kaum yang membaca dengan Maliku Yaumiddin, satu syazah, kan.
Ada yang membaca dengan malaka yaumiddin, dia bagi atas ni. Okey. Ada yang baca dengan malikai yaumiddin. Ada juga yang baca dengan malki yaumiddin. Ada yang baca dengan milki yaumiddin. Ada yang baca dengan malika yaumiddin. Sini je dah ada 6. Tengok betapa susahnya para ulama, nabi, para sahabat dulu nak menjaga wajah bacaan itu sampai kepada kita. Kita tak terasa sebab hari ni kita baca dah terus. Itu pun baca silap lagi kan. Malika yaumiddin kan. Tapi sebenarnya punya banyak wajah-wajah lagi suku-suku kaum Arab yang baca yang salah. Kita kalau orang ajam ni baca salah, okey lah. Arab pun baca salah banyak. Bukan, maksudnya ni orang Arab ni dia macam kita lah. Wajah-wajah bacaan yang dibaca depan Nabi, Nabi membenarkan, Nabi ajar dan Nabi benarkan, ataupun para sahabat baca dengan Nabi, Nabi kata okey, bacaan itu diterima, maka benda tu jadi bacaan yang mutawatir. Namun bila seorang tu dia balik kampung dia ajar, orang kampung dia masing-masing ada dialek-dialek dia. Macam kita lah sini pergi dialek orang Perak, dialek Terengganu, mari Terengganu pekat tu kan, utara Ceruk Tok Kon tu. Bila dibaca, mungkin tok guru asal tu ajar betul, tapi anak murid tu disebabkan bahasa dia punya dialek setempat dia tu kuat, jadi itu yang jadi icacul cilatir al tujil jalah. Itu yang jadi macam tu bunyi dia tu, sebabkan dia punya bunyi dia kan, dialek dia. Jadi Arab pun macam tu juga, banyak suku kaum. Okey, kita tengok lagi terus. Ada lagi perkataan Malik ni lagi. Dia tadi dah berapa? Dah ada ini dah ada 6 kan. Okey, ni dah lagi sampai 14. Jadi semua ada 18. Ada yang baca dengan malaki yaumiddin. Gitu pun ada. Ada yang baca dengan dia banyak malah. Maliki yaumiddin. Malah kat situ ada. Ada yang macam malik yaumiddin, matikan dekat kaf ni pun ada. Ada baca dengan maliki yaumiddin. Okey. Ada yang baca dengan maliku yaumiddin. Okey. Ada yang baca maliki yaumiddin. Ada baca dengan maliki yaumiddin. Ada baca dengan maliki yaumiddin. Kan banyak tu apa? Ni geng-geng Arab aja duk serabut ni kan. Geng-geng Arab aja yang Arab punya bacaan yang tertolak, tapi dah tak ada ni, dan kitab ni dia ceritalah supaya kita tahu teruk juga Arab ni kan. Maksudnya betapa para ulama nak menjaga bacaan itu yang sampai kepada kita yang mutawatir. Dan sini boleh saya kongsikan sini ada saya nak sekejap ya. Okey, boleh nampak situ kan? Alright. Saya nak ceritakan tentang imalah di situ ya. Ya, saya delete yang ni dulu. Kita tengok yang ni. Dia imalah. Imalah ni dia condong. Dia kalau bagi atas dia panggil fathah. Fathah dia panggil apa? Bagi atas. Bagi atas fathah. Kalau bagi atas nama dia fathah. Macam ma dia bagi atas fathah. Kalau baris, ini ibarat baris. Yang ni baris. Dia ni ada baris. Kalau bagi atas, ke atas dia panggil fathah. Maliki yaumiddin, tu nama dia fathah, bagi atas. Kan. Kemudian dia ada baris bawah. Baris bawah dia panggil kasrah. Kalau miliki kan. Miliki, ma atas, bawah mi. Okey. Antara atas dengan bawah tu, itulah dia mari wajah, nama dia imalah. Imalah ni maksud dia condong. Imalah tu condong. So condong ni dia kerangka dia ada dua yang besar. Satu nama dia imalah, sini imalah kubra. Satu lagi nama dia imalah sughra. Imalah kubra ni imalah yang besar. Baca wadduha itu imalah kubra. Wadduha kan. Kalau imalah sughra yang kecil wadduha. Macam tadi saya baca dengan riwayat Warsh, dia baca dengan
dengan imalah sughra ataupun dinamakan juga dengan taklil. Jadi dia baca wadduha, dia ada wadduha, lepas tu dia ada wadduha. Okey, satu. Dia terbahagi kepada dua, condong di sudut bacaan tu. Kemudian condong tu pula imalah ni, bahagian yang kubra ni, yang besar ni pun dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Kepada beberapa bahagian. Ni saya tunjuk. Kalau yang imalah sughra ni, yang sini ataupun nama taklil, dia juga dinamakan sebagai baina sughra. Right. Okey. Kalau imalah kubra ni, dia ada beberapa jenis. Okey. Saya tunjukkan ni tu ya. Okey, kalau imalah yang namanya imalah kubra ni, ni imalah kubra lah ni. Imalah kubra. Yang kata me tu tadi satu me atau wadduha sughra, wadduha tu imalah kubra. Tu pun dia ada berjenis-jenis. Ada yang disebut sebagai idja'. Idja' tu dia dekat dengan wadduha. Lepas tu dia ada batah pertengahan dan dia ada balighah. Maksudnya imalah tu pun tu pun ada berapa jenis? Dia dialek kan. Kan kalau kita pergi mana-mana tempat tu, dialek itu dia beza. Kalau kita pergi belah utara kan, antara orang Penang, orang Kedah dengan Penang, dia ada beza bunyi kan. Penang dengan Penang pun dia ada beza jenis mamak tu kan. Dia bunyi dia punya lenggok dia tu kan. Dia punya ujung dengung-dengung, dia punya angin lenggok dia beza. Kan? Dia ada beza. Kena orang utara lah dia tahu kan. Dia punya lenggok saya tak reti lah. Kalau mami jarum kan, dia ada lenggok dia kan. Maksudnya jenis bahasa dia begitu. Jadi begitu juga dalam sebutan itu. Yang dikatakan sebagai imalah, condong tu pun dia ada pelbagai. Tapi yang besarnya itulah disebut sebagai sughra, imalah sughra ataupun nama taklil atau imalah kubra, ataupun memang disebut sebagai imalah biasa. Dan imalah kubra tu dia ada idja', ada batah, ada balighah. Ada jenis-jenis okay, habis situ. Korang tuan pernah dengar lah istilah-istilah tu kan. Okey. Alright. Kemudian kita terus lagi. Tadi dah habis muka surat ni. Okey, kita tengok lagi. Kemudian tadi pada perkataan ma tu, sekarang ni kita pergi pada perkataan kaf tu pula. Sebab dia ada 18 tempat. Tadi dah ada 14 kan. Ni yang ke-15. Ada yang baca dengan malikun yauma. Satu kun, lepas tu yauma. Itu wajah syazah. Ada juga yang baca dengan maliku yaumid. Ku kat situ dia baca dengan ku. Sepatutnya ki kan. Ada dengan maliku yauma. Yauma pula dia tambah sini pula. Ada je baca dengan malaka yaumaddin pun ada juga. Ini semua geng-geng dia orang ni lah Arab ni. Kita tak sampailah macam itu serabut dia kan. Tapi dari riwayat ni ada kitab dia sebut. So ada 18 tempat. Okey, habis ayat 4. Kita masuk ayat 5. Ayat 5 ni ada 18 tempat lagi dia punya wajah-wajah syazah dia. Maksudnya ada setengah berlaku pada kita lah. Okey, so semua ni tadi dah menjadikan 39 tempat ya. Okey, pada perkataan iyyaka tu, perkataan iyyaka sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ni satu je wajah yang mutawatir, tak ada wajah lain. Tetapi Arab pun banyak juga dia punya yang tidak mutawatir. Apa dia yang dia baca? Dia ada baca dengan ayyaka, ada baca dengan iyyaka. Yang ni orang Melayu ada. Dia terbuang huruf syaddah tu hilang. Sepatutnya iyyaka kan. Dia terbuang syaddah jadi iyyaka na'budu. Ni orang Melayu ada penyakit macam tu. Itu dia perlunya bila ada syaddah tu, sabdu tu, itu memberi maksud, maksudnya ada dua ya. Ya yang pertama mati, ya yang kedua berbaris. Sepatutnya dia jadi macam ni. Kalau kita pecahkan iyyaka. Sepatutnya tu iyyaka na'budu. Bila pecahkan sabdu tu. Jadi bila kita buang, hilang sabdu, maksudnya satu huruf ni hilang.
Dia dah mengurangkan huruf, tu boleh merosakkan kitanya Fatihah kita dalam salatnya. Okey. Ada juga riwayat yang membaca dengan hayyaka na'budu. Ada yang membaca dengan ha tu bagi bawah, hayyaka na'budu. Ada yang membaca dengan imalah pada ya, iyyaka na'budu. Ni semua jenis-jenis syazah semualah. Jangan buatlah macam tu, konon-konon nak jadi bunyi macam Arab sikit kan. Iyyaka nak bunyi Arab sikit. Iyyaka dia jadi imalah. Jadi syazah. Jangan buat gitu Okey, perkataan na'budu sini je ada beberapa tempat. Sini je ada 5. Ada yang baca dengan yu'badu, iyyaka yu'badu, iyyaka na'budu wa iyyadu, tu dipanjangkan. Ada yang nun ni di bagi bawah, iyyaka na'budu. Orang Melayu ada ke baca iyyaka na'budu, na'budu? Mungkin, tapi payah sikitlah lidah orang Melayu dia nak bagi bawah. Dia lagi satu dari sudut baris ni, satu bahasa Arab. Kemudian orang Arab ni dia dah macam dialek dia kan. Jadi dia mudah dia nak bunyi bagi lidah dia tu. Kadang-kadang dia macam sirat kan. Contoh macam kita lah, Melayu paling mudah antara ha besar dengan ha kecil, ha pedas. Kan? Kan kita dekat sama je. Kan? Ihdina, semua dekat-dekat sama je. Sebab apa? Kita punya Melayu, lidah kita ni, kita punya kongkong ni jenis Melayu punya bahasa tu dia macam dekat, payah nak ubah. Beza dengan Arab. Arab tu dia memang dia berbeza antara ha dengan ha. Pedas dia tu kan. Memang lidah dia begitu. Tapi kalau kita sini contoh serupa macam nak budu, nek budu kan. Dia dah terbiasa, cakap biasa dia dengan bagi atas tu bunyi dia ke bawah. Itu berlaku Kemudian ada juga yang baca iyyaka tu'badu. Ada yang baca iyyaka na'bud wa iyya, yang jenis bercakap jenis mati ujung. Ada bangsa Arab jenis mati kat ujung. Cakapnya tuk. Kalau kita yang dia ada macam dia dengung dekat depan. Kena tanya Haji Wahab lah. Macam kalau Kelantan tu, bahasa Kelantan ni unik, dia dengung dia kat depan. Biasa kalau kita ngaji, dengung ni di tengah huruf, antara 2 huruf. Tapi Kelantan ni dengung dia kat depan. Maka dengung dulu kan. Terlebih. Tu je Dia dengung kat depan sikit lah, tak kuat sangat lah. Kena tanya orang Kelantan bunyi dia betul. Dia dengung kat depan. Makan. Dengung dulu. Tak ada, bahasa Arab tak ada. Lagi hebat bahasa Kelantan, dengung dulu. Dia ada jenis macam tu. Okey. Alright. Kemudian perkataan iyyaka yang kedua. Ada juga yang membaca dengan wa iyyaka. Ni Amru bin Faid al-Aswari dia kata. Kemudian ada yang baca dengan wa iyyika. Kemudian ada yang baca dengan wayyaka. Ada baca dengan wiyaka. Ada baca dengan hiyaka. Wa ayyaka. Yang ni jenis orang Melayu kita tak ada, tapi yang Arab dia ada wajah-wajah begitu. Right. Perkataan nasta'in, ada yang baca nasta'in dan ada wajah syazah baca dengan nista'in. Baca dengan nista'in. Di antaranya ialah al-A'mash. Al-A'mash ni kita pernah sebut nama dia di dalam qiraat yang syazah, yang dalam 4 mutawwi'in ni pun ini juga dalam qiraat 4 yang syazah. Ada baca dengan wa iyyaka nasta'in. Dia macam dia lahjah setempat. Dia tak bahasa Arab betul. Biasa kalau Arab ni li'annahu, kalau Arab kata li'annahu, kerana. Kalau kita bahasa Melayu kita kata kerana. Kalau Arab dia kata li'annahu, kerana. Tapi bila Arab kalau biasa kan li'anni, dia jadi macam tu bunyi dia. Sebab dia bahasa dia biasa. Kalau tuan-tuan reti bahasa Arab, kita dengar lah Arab yang Mesir, style Mesir, Jordan, Saudi, yang dia punya lenggok dia kan, berbeza-beza. Okey, kemudian macam contohnya nasta'in ni, ada yang baca dengan nasta'inu, nu ni dipanjangkan. Siapanya? Di antaranya diriwayatkan Ali bin Abi Talib. Ada daripada Warsh pun ada. Warsh ni salah seorang periwayat kepada Imam Nafi' yang mutawatir. Ada juga, tapi wajah yang syazah. So semua dah ada berapa tu? 52 tempat. Kita tengok ayat yang ke-6 pula. Banyak. Abdullah bin Mas'ud. Baru kita baca hadis dia pagi tadi. Abdullah bin Mas'ud. Tengok Abdullah bin Mas'ud ni
dalam bacaan dia, dalam Quran dia baca dengan arsyidna. Arsyidna, sepatutnya ihdina, kan? Ihdina tu yang standard. Dalam mushaf Utsmani ihdina. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia ambil bacaan daripada Nabi, bukan bacaan tu salah, daripada Nabi dia ambil. Bacaan tu dengan arsyidna. Arsyidna siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud yang Nabi kata nak belajar Quran ambil daripada dia. Dia ambil daripada Nabi arsyidna. Maksudnya dia baca betul bacaan ni. Ada perkataan arsyidna, tetapi tergolong dalam wajah yang syazah. Sebab apa? Sebab dia tidak menepati 3 rukun. Bertepatan bahasa Arab, bertepatan dengan mushaf Utsmani, sah sanad. Jadi sanad mungkin betul Abdullah bin Mas'ud, bahasa Arab betul, tapi dia tak bertepatan dengan mushaf Utsmani. Tak ada. Tak ada jenis tulisan arsyidna ni, tak ada. Dalam mushaf Utsmani. Jadi tertolak. Bacaan tu dia masuk dalam yang syazah, walaupun diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sebutkan Abdullah bin Mas'ud ni bila dia ngajar dekat Kufah, dia ni zaman Umar Al-Khattab, dia dihantar ke Kufah. Bila dia ngajar Kufah, ramai orang Kufah yang terima bacaan dia. Sehingga apabila Sayyidina Uthman bin Affan selaraskan Quran semua dengan Rasulullah Utsmani, dia tak berpuas hati, dia tak terima. Sebab dia kata, aku belajar dengan Nabi, aku ambil benda Nabi. Nabi kata siapa nak baca Quran kena belajar dengan aku. Takkanlah bacaan aku salah. Tapi bila ceritakan masalah perbalahan yang berlaku, pergaduhan dalam orang Islam tentang bentuk bacaan, maka dia kata okey. Tapi Abdullah bin Mas'ud, ramai anak murid dia kat Kufah meneruskan bacaan dia. Tapi lama masa berlalu, dia meninggal, anak murid dia meninggal, 300-400 hijrah tu dah pupus dah jenis bacaan dia tu. Tapi masih ada dinukilkan. Kita boleh tengok okey. Ada juga Sabit Al-Bunani, dia baca dengan basirna siratal mustaqim. Ada riwayat begitu. Kemudian nak baca dengan sirat, yang ini bacalah habis perkataan ihdina, sirat. Yang kedua perkataan sirat tu kan. Sirat ni baca dengan sin. Ni biasalah, memang ada yang mutawatir. Ada baca dengan zirat. Ni juga baca dengan ismam. Az-zirat kan. Az-zirat. Cuma ada beberapa jenis. Zirat ni yang riwayat yang mutawatir, kita baca zirat ni, dia bacaan daripada Imam Hamzah. Imam Hamzah dia khalaf dengan khalat tu bentuk bacaan dia. Dia baca zirat tu kena ismam. Ihdina ziratal kena muncung. Kalau hilang muncung tu dia jadi syazah. Yang ni ditunjuk ni adalah yang bentuk syazah. Maksudnya ada yang membaca tanpa muncung, maka itu adalah syazah. Sebab apa? Yang baca dengan Nabi, yang Nabi benar bukan bacaannya, hanya inilah yang ada yang muncung bacaan dia dekat situ, yang ada ismam. Payah sebenarnya. Sebab itu bila bentuk bacaan tu ambil daripada Nabi, dia kena talaqi musyafah, duduk depan-depan. Jadi seorang tu sahabat dia baca dengan Nabi dengan bentuk bacaan ihdinas siratal mustaqim, dengan muncung mulut. Nabi kata okey, betul bacaan, dia pun balik ajar orang kampung. Jadi ada orang kampung dia ikut bacaan dengan muncung mulut tadi. Ada yang hilang muncung. Maka hilang muncung tu, itu dah syazah. Tengok betapa bentuknya itu berbeza. Ada disebut sini Al-Kisai daripada Jawab Ibn Zakwan, Asim dalam riwayat Mujalid. Okey. Kemudian 55 ada perkataan mustaqim ni, ada baca dengan ihdinas siratal mustaqima. Dia baca dengan ta ni dengan bagi dua, tam mustaqima. Ada juga yang baca gitu. Siapa yang baca dia? Al-Hasan, Zaid bin Ali, Dhahak, Nas bin Ali. Ini juga syazah. Lepas itu ada yang baca dengan satu baris, ihdinas siratal mustaqim. Dia tak ada alif lam pada perkataan mustaqim. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim. Dia sirat ni tak ada alif lam, mustaqim tu pun tak ada alif lam. Itu juga bentuk yang syazah. Habis ayat yang ke-6, kita ambil ayat yang ke-7 pula. Ayat yang ke-7 ni biasanya siratal ladzi kan, siratal ladzi an'amta alaihim. Ada wajah satu yang mutawatir, yang ke-58 dia meringankan huruf lam. Dia al-ladzi ni, al-ladzi lam ni dia ada sabdu. Dia buang sabdu ni. Jadi
siratal ladzi, kan. Sepatutnya siratal ladzi, kan. Tal ladzi, lam tu dia ada sabdu. Hilang sabdu tu. Ni geng-geng Arab juga baca macam ni. Jenis syaz. Siratal ladzi, tal ladzi. Tu syazah. Dibaca oleh siapa? Abu Amru. Riwayat daripada Abu Amru. Ni nama imam yang ketiga. Tapi syazah. Okey. Kemudian ada siratal man. Al-lazi ni dia ditukar. Sepatutnya siratal lazina an'amta alaihim. Ada juga yang membaca siratal man an'amta alaihim. Al-lazi tu ditukar dengan perkataan man. Ini juga salah. Siapa yang baca macam ni? Ibnu Mas'ud pun ada. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Umar Al-Khattab pun ada baca macam itu. Ali bin Abi Talib pun ada, Al-Qamah pun ada. Ini semua sahabat-sahabat besar Nabi. Tetapi riwayat ni tu tidak mutawatir. Tak cukup syarat mutawatir. Okey, terus lagi tengok alaihim. Alaihim ni banyak. Dia banyak khilaf pada alaihim. Yang mutawatir alaihim satu. Kita boleh baca dengan alaihum, bagi hamzah, ataupun boleh baca dengan alaihimu, itu bagi Ibnu Katsir ataupun Abu Ja'far, itu mutawatir. Selain pada itu dia jadi syazah. Contoh dia apa sini? Yang ke-60, alaihimi siratal ladzina an'amta alaihimi ghairil maghdubi alaihimi, tak ada. Wajah alaihimi tak ada. Okey. Kemudian yang kedua syazah 61, alaihimi. Mi itu pendek. Tadi alaihimi ghairil, kan. Ini siratal ladzina an'amta alaihimi ghairil. Alaihimi ghairil. Ada juga macam tu. Okey, itu yang ke-61. Yang ke-62, alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil. Kalau dibaca alaihimu ghairil, itu memang ada Ibnu Katsir. Tapi bila mim tu daripada dua harakat dijadikan satu harakat, tu dah syazah, alaihimu. Okey, kemudian ada juga 63 yang membaca dengan alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil, tak ada. Itu juga syazah. Ada juga yang baca dengan alaihumu, mu tu dipanjangkan. Siratal ladzina an'amta alaihumu ghairil maghdubi alaihumu. Ada juga gitu. Itu juga syazah. Yang nama-nama bacaan Ibnu Katsir, Abu Ja'far, ni semua imam-imam. Qalun, biasa kita baca nama. Tapi riwayat daripada mereka. Maksudnya ulama-ulama qurra ni dia ambil, yang itu saya katakan, kalau macam Nafi' tu daripada 70 orang tabi'in dia ambil bacaan. Bila dah ambil tu disaring setiap bacaan tu. Jadi yang tinggal daripada kita ni yang mutawatir je dah. Alright. Kemudian ada juga yang baca dengan alaihumi, kan? Alaihumi, humi, itu juga syazah. Ada baca dengan alaihumi ghairil, pendek pada humi tu. Kemudian perkataan ghaira pula. Biasa kita yang betul ghairil maghdu. Ada yang baca dengan ghaira maghdu. Ini juga syazah. Ada yang baca dengan satu ghaira. Ini juga ghaira juga sama. Ini juga ghairu. Sepatutnya ghairil. Ada yang baca dengan ghairu. Ghairu. Sepatutnya ghairil maghdu. Ada ghaira maghdu. Ada yang syazah lagi ghairu maghdu. Itu juga. Kemudian lagi diganti la dengan ghaira. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin tu dia tukar, bukan waladdallin, dia tukar dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ghairud dallin. Bukan la tu ditukar kepada ghairu, ni tukar pada ni. Itu juga ada riwayat begitu. Kemudian perkataan ad-dallin, ad-dallin ni alif digantikan dengan hamzah. Sepatutnya waladdallin, kan. Ini dia ubah waladdallin. Ada hamzah kat situ. Satu. Yang kedua dia membuang syaddah. Ini biasa berlaku lah, orang Melayu dia boleh berlaku. Sepatutnya waladdallin. Ada sabdu kat situ. Tapi dia buang sabdu tu, dia baca dengan waladdallin, kan. Itu orang Melayu banyak buat.
Dia bila dia buang sabdu tu, maksudnya dia dah buang satu huruf lam, mengurangkan huruf dalam surah Al-Fatihah, boleh merosakkan kita. Itu juga syazah. Di sisi qura' dia bukan mutawatir. So habis semua. Ada berapa ni? 71 tempat wajah-wajah syazah. Habis. Habis. Cerita tentang syazah ni habis dekat sini, surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah tu kalau kita tengok riwayat yang mutawatir, khilaf je ada lebih kurang dalam 10-15 tempat aja yang mutawatir punya khilaf. Tapi yang syazah, yang salah lah, yang tak tepat dengan mutawatir, ada 70 tempat. Banyak riwayat-riwayat yang lain. Jadi Quran nak sampai pada kita ni bukanlah satu benda yang mudah, benda yang susah lah. Tapi bila kita dah belajar ni, kadang-kadang kita tak appreciate sangat. Tapi bila kita belajar ni, kita dapat tahu, oh begini rupanya disiplin ilmu tu sebenarnya amat dia ambil berat. Sebab dia disiplin ilmu bacaan ni, dia melibatkan praktikal. Dia mana boleh, kalau orang belajar hadis, mana ada hadis orang baca ismam, hadis orang baca raum, mana ada. Hadis orang baca imalah ada? Tak ada. Dan hadis orang boleh ambil itu. Tak ada hadis orang cerita tentang baris, titik hadis, tak ada. Tak sampai peringkat itu. Tapi bacaan dia bunyi. Dia memang ada. Baca, perlu tengok. Itu perlu talaqi musyafah. Tengok mulut ke mulut bacaan itu. Terlebih. Dan sebab itu Quran itu, setiap huruf tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab tentang mutawatir, syazah, habis surah Fatihah. Okey, kita masuk pula berkaitan dengan tempat wakaf. Okey, lama nak bahas surah Fatihah ni, nak habis. Banyak dia punya disiplin ilmu tu. Sekarang ni kita nak belajar tentang tempat-tempat wakaf surah Fatihah pula. Apa jenis, apa bentuk, boleh tak boleh wakaf dalam surah Al-Fatihah. Okey, dia tempat wakaf ni, satu dia sebut, yang pertama ni kita akan tengok disiplin ilmu tanda wakaf yang bulat tu. Bismillahirrahmanirrahim, bulat. Alhamdulillahirabbilalamin, bulat kan. So bulat tu dekat nombor ayat tu, dia ada satu disiplin ilmu. Nama dia ilmu fawasil. Tadi ilmu tentang baca kan, mutawatir, syazah. Ni nak berhenti dekat nombor, nak menomborkan setiap ayat tu, ada satu disiplin ilmu namanya ilmu fawasil. Dia kata. Okey. Ni kita tengok pengenalan ni. Ilmu fawasil adalah ilmu yang membincangkan mengenai bilangan ayat. Nak kira ayat surah Fatihah ni, kata 7 tu kat mana dia berhenti. Tu. Mengenai bilangan ayat dan surah, bilangan ayat dia berapa, surah berapa dalam Al-Quran, serta akhir ayat dan juga permulaan bagi setiap ayat. So dia nak ajar kita bagaimana cara nak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti situ, ada bulat kat situ tanda wakaf. Ada ke situ tanda wakaf? Sebenarnya tak ada. Tu dia bincang dalam disiplin ilmu fawasil. Tanda kita nak memberhentikan ayat pada hujung ayat itu. Okey. Dia perbincangan ilmu ini surah Al-Quran dan ayat-ayat dari bilangan-bilangan yang lepas. So dia membincangkan tentang berhentinya dekat mana. Okey. Dia ulama ni bagaimana cara dia nak menentukan kaedah berhenti itu dekat mana. Salah satu yang paling masyhur ialah sahabat ni bila dia semayang dengan Nabi, sahabat ni dia akan kira dengan tangan. Dia kira Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Sahabat ni dia kira. Dia kira ni. Jadi sahabat dia tahu, Rasulullah berhenti kat sini, Rasulullah berhenti kat sini, Rasulullah berhenti kat sini, Rasulullah berhenti. Jadi dia kira. Sebab ada fadilat bilangan ayat Quran. Siapa membaca 30 ayat dalam Al-Quran, salah surah Al-Quran, dapat fadilat begini-gini. Orang pun tengok 30 apa? Surah ni kan. Jadi sahabat dia kira. Cuma asasnya dalam ilmu mengirakan tanda tempat-tempat wakaf ni, satu, ulama dia ambil kira persamaan ayat sebelum dan selepasnya dari segi panjang ataupun pendek. Dia ada jenis dia. Wadduha wallaili idza saja, kan panjang dia tu lebih kurang aja. Itu satu kaedah nak menentukan tempat-tempat wakaf. Dua, para ulama sepakat dalam pengiraannya. Memang semua para qurra ambil daripada Nabi, wajah bacaan berhenti kat situ, kan. So selesai masalah, kan. Okey. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai sempurna maksud dan makna ayat. Itu juga dia diambil kira untuk menentukan tempat wakaf. Kemudian
seterusnya persamaan di akhir sesuatu ayat dengan sesuatu ayat yang lain. Di ujung tu qafiyah tu ujung. Wadduha ha saja ja la la. Itu juga qafiyah. Rima di ujung tu juga. Itu juga diambil kira. Kemudian yang kelima dia kata perceraian antara satu kalam dengan kalam yang lain. Dia bagi Quran ni dia ada maksud ayat tu. Maksud kadang-kadang dia melibatkan perceraian satu ni kemudian satu lagi makna yang berbeza. Itu juga dia ambil kira. Okey. Kemudian dalam ilmu nak mengira ayat Quran ini, bilangan dia ada ulama-ulama dia. Kalau kita belajar qiraat itu, dia ada disebutkan sebagai ada 10 orang imam, Tariq Syatibi, Jazari, Thayyibah kan. Itu disebutnya ilmu qiraat. Nak kira bilangan-bilangan ayat Quran pun ada ulama juga. Ada disiplin ilmu dan ilmu fasih ni. Apa dia? Dia ada satu dia, ulama dia disebut sebagai ulama Madani awal. Ulama orang Madinah, grup yang pertama. Yang ni dia riwayatnya daripada Nafi', daripada tok guru dia Imam Abu Ja'far. Nafi' ni Imam Nafi' tok guru dia daripada Abu Ja'far, dan Madani awal ni dikira bagi riwayat Qalun. Kan dia Nafi', Qalun dengan Warsh. Yang Qalun punya bilangan, maksudnya siapa yang membaca Quran dengan riwayat Qalun, bilangan ayat tu dia merujuk kepada bilangan ayat oleh ulama-ulama Madinah geng yang pertama. Nak kira bilangan ayat tu. Bila kita faham tu, sampai peringkat itu kritikal nak kira kan. Okey, satu. Yang kedua, dia disebut sebagai Madani akhir. Ini geng yang kedua, Madinah. Ulama Madinah ni, geng yang kedua. Geng yang kedua ni, ini yang dikira oleh riwayat Warsh. Dia Nafi', Qalun dengan Warsh. So Qalun ni jadi Madinah awal, Warsh ni dia jadi ulama Madinah yang kedua. Maksudnya ada ulama tujuh golongan yang masyhur ni. Yang pertama daripada Madinah ni ada 2 tim mengira bilangan-bilangan ayat Quran. Berbeza cara mengira dia. Kemudian ada disebut sebagai yang ketiga Makki. Ni ulama Mekah. Ulama Mekah ni biasanya dia akan merujuk kepada imam-imam qiraat dia. Kalau Mekah ni Imam Ibnu Kathir, Abdullah bin Kathir. Dia ada 2 orang perawi, Bazir yang kumpul. Itu bilangan orang Mekah. Dia ambil disebut sebagai Makki. Kemudian yang keempat, ulama nama dia Basri. Basri ni merujuk kepada Basrah. Basrah ni ialah Abu Amr al-Basri. So ulama-ulama Basrah punya kaedah pengiraan. So dia menyebabkan berbeza. Setiap tempat tu disiplin ilmu tu baru kita nampak flow berkembang Quran dari sudut bacaan, dari sudut tulisan, dari sudut tanda waqaf pun berbeza-beza antara satu-satu Quran. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, Dimashq. Dimashq ni Damsyik lah. Belah Damsyik sana, belah Syria sana. Belah Dimashq, Damsyik. Damsyik ni dia Ibnu Amir, Abdullah bin Amir. Dia imam yang berada di sebelah Syam sana. Kemudian ada disebut sebagai Himsi. Himsi ni sebelah Syam juga, ulama Himsi. Kemudian yang ketujuh, ulama Kufi. Kufi ni ni yang Quran yang kita baca sekarang ni, yang tiap-tiap hari kita baca, dia merujuk kepada cara nak kira bilangan ayat dia ikut ulama-ulama Kufi, ulama Kufah. Kan? Kita ni mazhabnya mazhab Syafi'i, kan? Imam mazhab kita Imam Syafi'i. Dari sudut baca Quran, kita baca namanya riwayat Hafs, kan? Kemudian dari sudut nak bilangan ayat Quran tu, bilangan tu kita ikut ulama Kufah. Bukan main Madinah ke, mungkin tak, ada ulama dia. Bilangan ayat Quran tu rupanya bilangan yang kita duk kira-kira tu, Kufah punya style pengiraan. Dia berbeza bilangan di satu tempat dengan satu tempat yang lain. So 7 tu lah. Kalau Kufah ni Asim, Hamzah, Kisai, kita bawah tu yang baca dengan ulama adat, ulama Kufah. Okey, so kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk tengok yang dalam surah Fatihah pula dia punya bilangan dia macam mana hari ni sekarang ni maghrib dia dah lewat sikit dah. Saya lepas Isya ni ada program dengan tabung haji Jadi dia kena mengejar waktu sedikit So kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Hari ni 16
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fina wa la ma'ana wa la ma yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.